Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Afiq Hamizi, wakil daripada kumpulan 2 ingin membentangkan hasil dapatan daripada sesi temu bual bersama Dr. Zul. Ahli kumpulan adalah seperti berikut: Muhammad Zul Syauqi, Muhammad Ikhwan dan saya sendiri Afiq Hamizi dan Amir Ikhwan. Pertama sekali adalah latar belakang kaunselor, di mana nama penuh beliau ialah Dr. Zulfikar bin Ahmad, berumur 46 tahun, berasal daripada Kuala Lumpur. Beliau mendapatkan pendidikan awal di Victoria Institution, Kuala Lumpur dan melanjutkan pelajaran di matrikulasi UIA. Seterusnya menyambung pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang psikologi dan kemudian dalam peringkat sarjana dalam bidang pendidikan kaunseling dan PhD dalam bidang kaunseling di UIA, dan bermula karier kaunselor sebagai Assistant Consultant Psikologi di Malaysian Psychology Center. Beliau mempunyai pengalaman dalam bidang kaunseling selama 23 tahun, mula berkhidmat di Pusat Kaunseling UTM KL pada tahun 2005 dan dipindahkan ke UTM JB pada tahun 2018 sebagai pengarah pusat kaunseling dan pegawai psikologi kanan. Okey, untuk seterusnya adalah pengalaman Dr. Zul mengendalikan sesi bimbingan dan kaunseling. Secara dasarnya, Dr. Zul merupakan seorang pengamal teori REBT, SFBT dan pendekatan Islamik. REBT adalah Rational, Emotive, Behavior dan Terapi. SFBT adalah Solution, Focus, Brief dan Terapi. Beliau gemar menggunakan pendekatan Gestalt Terapi. Pendekatan yang digunakan bergantung kepada personality, kaunselor, situasi dan klien itu sendiri. Bagi Dr. Zul, sesi kaunseling dan sesi berbual mempunyai perbezaan, di mana sesi kaunseling terdapat kaunselor yang menggunakan pendekatan dan teknik kaunseling. Dan beliau secara peribadi lebih suka untuk menggabungkan konsultansi dan sesi kaunseling, kerana bagi beliau tidak semua klien yang hadir itu memerlukan sesi kaunseling. Okey, berikut adalah merupakan contoh kes klien yang pernah dihadapi oleh Dr. Zul. Pertama sekali, latar belakang klien adalah klien merupakan seorang yang introvert dan telah disahkan menghidap bipolar tahap 2. Dalam sesi kaunseling ni, matlamat kaunselingnya adalah klien menyatakan dia tidak ingin merasa sunyi, dan kemahiran kaunseling yang digunakan oleh Dr. Zul adalah kemahiran prasesi, kemahiran penerokaan, kemahiran memberi perhatian. Teori yang diaplikasikan ialah teori humanistik, teori kognitif, teori contemporary. Antara cabaran dan jalan penyelesaian yang Dr. Zul perlu hadapi adalah klien menjumpai suatu aplikasi AI, Artificial Intelligence, sebagai medium untuk berkomunikasi antara klien dan AI. Berikut adalah suatu cabaran kerana manusia tidak sepatutnya berkomunikasi dengan robot ataupun nilai logical matematik sahaja. Manusia perlu berkomunikasi sesama manusia untuk mendapatkan human touch tersebut. Okay? Dan antara jalan penyelesaian bagi Dr. Zul adalah Dr. Zul mengatakan beliau perlu mengenal pasti interpretasi emosi klien. Dia perlu mentafsir emosi-emosi klien tersebut. Okey, seterusnya adalah pengalaman kaunselor mengendalikan aktiviti bimbingan dan kaunseling. Semasa menemu bual Dr. Zul ada menceritakan beberapa pengalaman beliau ketika menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling. Okey, pertama sekali adalah ketika Dr. Zul pernah berhadapan dengan klien yang bersikap agresif. Seterusnya adalah bila klien yang dari mula sehingga akhir menangis, tidak mengatakan apa-apa perkataan, menangis selama 1 jam. Dan yang terakhir adalah klien yang tidak berkata apa-apa semasa kaunseling, diam selama 1 jam. Okay, berikut adalah antara pengalaman-pengalaman yang besar bagi Dr. Zul yang masih diingat sehingga kini. Okay, untuk contoh pelaksanaan aktiviti kaunseling, Dr. Zul ada menyatakan bahawa beliau yang mengendalikan bagi aktiviti online psychological support service, di mana sesi kaunseling dijalankan tetapi secara alam maya ataupun secara online. Okay? Tidak perlu datang untuk masuk ke satu bilik terapi ataupun bilik sesi kaunseling, cuma melalui gadget masing-masing, berhubung secara online.
Seterusnya saya akan paskan kepada Amir Ikhwan untuk melakukan penerangan yang seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada sahabat saya, Afiq Azizi. Saya Amir Ikhwan Ilham. Saya akan membentangkan tentang cabaran-cabaran sebagai kaunselor yang telah dinyatakan oleh Dr. Zulfikar. Poin yang pertama adalah pada permulaan perasaan semangat sebagai kaunselor itu timbul untuk mengharapkan klien datang dan dapat membantu. Okey. Namun begitu, pada suatu ketika perlu diingat bahawa tugas kaunselor hanyalah sekadar membantu dengan kemahiran, kepakaran dan kemampuan yang ada. Okey. Yang poin yang agak penting juga, kaunselor itu tidak boleh mempunyai ekspektasi di mana bahawa klien ataupun individu itu akan berubah. Ini berbalik kepada definisi asal iaitu definisi asas kaunseling itu sendiri yang menekankan untuk membantu, membimbing dan memudahkan klien untuk memperbaiki apa yang perlu dan menjadi seorang yang lebih baik. Pada ketika sesi kaunseling, kaunselor menemui klien yang tidak berfikiran rasional yang mengganggu keseluruhan corak pemikiran seperti emosi dan tingkah laku. Ini antara cabaran-cabaran sebagai kaunselor lah yang telah dinyatakan oleh Dr. Zifika. Okey, kaunselor itu perlu jelas bahawa klien adalah orang asing dan mengetepikan tanggapan klien itu untuk berubah. Ini antara poin-poin yang penting lah yang perlu diingati oleh seorang kaunselor itu. Dan ini juga adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kaunselor yang sedang melakukan satu sesi kaunseling dengan klien ataupun individu yang terbabit. Kesukaran pada permulaan sebagai seorang kaunselor seperti terbawa-bawa masalah klien ke rumah iaitu overreact. Okey. Yang paling penting sekali sebagai seorang kaunselor, beliau menyatakan bahawa bersikap profesional dan ketetapan dalam diri dalam bidang kaunseling ini adalah penting bagi seseorang kaunselor itu. Mengikut pernyataan yang diberikan oleh Dr. Zifika di dalam cabaran sebagai seorang kaunselor. Okey, moving to other slide. Ini merupakan nasihat dan panduan berguna untuk menjadi seorang penolong yang berkesan yang ada dikongsikan oleh Dr. Zufika sewaktu sesi temu bual kumpulan kami dengan beliau. Okey, menurut etika kaunseling, suatu perkara itu perlu jelas dan jika tidak mempunyai kemampuan untuk membantu, janganlah membantu. Tetapi ia tidak menafikan perasaan seseorang itu. Kita tahu perasaan ingin menolong itu ada, tapi jika tidak mempunyai kemampuan untuk membantu, tidak mengapa. Hanya usulkan orang yang mempunyai masalah tersebut kepada orang yang lebih pakar. Okey, mengenal pasti matlamat klien yang datang melalui teknik dan proses kaunseling. Suatu sesi kaunseling dijalankan kerana tidak semua kaunseling datang untuk meminta nasihat. Ini antara poin-poin yang penting lah yang dinyatakan oleh Dr. Zulfikar. Pemahaman dan persepsi terhadap kaunseling yang hanya menyelesaikan masalah perlu diperbetulkan. Melalui pengalaman peribadi Dr. Zulfikar, beliau juga menyatakan kaunseling tidak menyelesaikan masalah, tetapi cuma membantu dan membimbing seseorang itu secara profesional dengan teknik kaunseling yang dipelajari. Ini antara tanggapan-tanggapan yang perlu diperbetulkan bahawa kaunseling itu tidak menyelesaikan masalah, tapi cuma membantu dan membimbing seseorang itu. Dr. Zulfikar juga ada berkongsi bahawa tidak boleh membuat andaian bahawa kaunseling merasai apa yang dirasai oleh klien kerana kaunselor itu tidak mengenali klien. Dr. Zulfikar juga lebih gemar menggabungkan sesi kaunseling dan konsultasi melalui pengalamannya. Ini adalah pengalaman yang diberikan dan diceritakan oleh Dr. Zulfikar kepada kumpulan kami sewaktu sesi temu bual. Beliau suka menggabungkan sesi kaunseling beliau dengan sesi konsultasi. Dan poin yang seterusnya adalah kaunseling merupakan satu amanah yang besar kepada klien. Sebagai kaunselor, jika tidak bersedia untuk mengambil sesi, jangan ambil sesi kerana akan menimbulkan prasangka. Secara praktikalnya, kaunseling ini bukan merupakan satu perkara yang mudah kerana ia bukan hanya satu sesi sahaja. Okey? Ia berbalik kepada poin yang tadilah, jika tidak bersedia untuk mengambil sesi, jadi janganlah ambil sesi kerana ia adalah kadang-kadang satu proses yang panjang, kadang-kadang satu proses yang pendek.
Okey, kaunselor juga perlu menjadi pendengar yang aktif dan membawa penolong, maafkan saya, penolong. Penolong juga perlu menjadi pendengar yang aktif dan membawa personaliti diri dengan adanya limitasi. Limitasi itu penting untuk seseorang penolong itu. Selain itu, penolong juga boleh menyesuaikan diri berpandukan pada garis masa dan menerima klien yang mempunyai masalah kesihatan mental dan keburukan. Okey. Dan poin yang terakhir adalah kaunselor perlu mempunyai ilmu tambahan berkaitan kaunseling dan peka terhadap isu-isu semasa. Okey. Ini kerana jika tiada ilmu-ilmu tambahan, agak sukar untuk kita menjadi penolong yang berkesan. Mungkin disebabkan oleh mungkin topik-topik yang dibincangkan adalah hal-hal yang agak berat. Jadi jika kita tiada ilmu, maka kita tidak boleh menjadi penolong yang berkesan dan tidak boleh membantu klien ataupun individu yang terbabit. Jadi di situ sahaja pembentangan kumpulan kami bagi sesi temu bual dengan Dr. Zulfikar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Masturah kerana memberi peluang kepada saya dan ahli kumpulan saya untuk melakukan tugasan ini. Jadi akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada Dr. Zulfikar, Dr. Masturah atas kesudian dan tunjuk ajar sepanjang sesi temu bual ini dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum.